Assalamualaikum. Sebelum saya memulakan pembentangan saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu terdiri daripada Khairul Salihin bin Husni Tamrin, Muhammad Fazri bin Muhammad Arif, Siti Sazwani binti Sobihi, Ben Alistair Janim, Muhammad Farhan bin Sa'ri dan diri saya sendiri, Muhammad Azfar bin Abu Bakar. Pengenalannya ialah sambutan Hari Air Sedunia merupakan satu acara tahunan yang diraikan pada setiap 22 Mac dan dianjurkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB sejak tahun 1993. Pada 2022, sambutan Hari Air Sedunia pada kali ini bertemakan groundwater, yang merupakan sesuatu yang amat bernilai buat kehidupan manusia. Setiap lapisan masyarakat memainkan peranan dan tanggungjawab tersendiri mengenai kepentingan peliharaan groundwater untuk melestarikan kualiti groundwater daripada tercemar. Selain itu, Lembaga Sumber Air Negeri Kedah pula mengambil inisiatif dengan menganjurkan sambutan Hari Air Sedunia pada tahun 2022. Sekian, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fazri bin Muhammad Arif, nombor matriks 282957. Saya mewakili ahli kumpulan ini akan membuat pembentangan berkaitan dengan tujuan dan matlamat sambutan Hari Air Sedunia 2022. Untuk makluman, tujuan utama sambutan ini adalah untuk meraihkan sambutan Hari Air Sedunia bagi tahun 2022. Yang kedua adalah untuk mempromosikan lembaga sumber air negeri Kedah kepada orang awam, memberi kesedaran awam mengenai kepentingan. Yang ketiga adalah memberi kesedaran awam mengenai kepentingan menjaga dan memelihara sumber air serta alam sekitar. Bagi matlamat pula, terdapat 3 matlamat sambutan Hari Air ini, iaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pemeliharaan groundwater, memupuk semangat di kalangan semua lapisan masyarakat. Iaitu itu adalah matlamat pertama, iaitu matlamat umum sambutan Hari Air ini. Matlamat kedua adalah matlamat teknikal, di mana memberikan kaedah yang boleh digunakan pakai dalam menghindarkan daripada pencemaran groundwater dan memberikan saluran yang boleh disalurkan jika berlaku sebarang pencemaran ke atas sumber air, iaitu groundwater itu sendirilah sumber air. Yang ketiga adalah matlamat pelaksanaan, di mana memahami pentingnya menangani pencemaran sumber air, memberikan kesedaran kepada semua lapisan masyarakat tentang kesan pencemaran sumber air di dalam kehidupan harian. Groundwater, ini adalah tema untuk sambutan Hari Air Sedunia 2022, iaitu groundwater making the invisible visible, telah diangkat oleh PBB sebagai tema tahun pada tahun ini. Air tanah menjadi fokus kepada sambutan tahun ini, walaupun ianya tidak terlihat, namun manfaatnya sangat berguna kepada kehidupan. Ia mengekalkan ekosistem, mengekalkan aliran dasar sungai dan menghalang penenggelaman tanah dan pencurahan air laut. Air bawah tanah adalah bahagian penting dalam proses penyesuaian perubahan iklim dan selalunya merupakan penyelesaian bagi orang yang tidak mempunyai akses kepada air selamat. Perkara ini penting untuk mengekalkan groundwater itu sentiasa kekal dan dapat dibekalkan kepada masyarakat pengguna-pengguna sebagai sumber air. Matlamat pembangunan mampan atau matlamat pembangunan lestari terdiri daripada 7 matlamat dikemukakan oleh Pertubuhan Perubahan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Perhimpunan Agung PBB pada tahun September pada 2015. Secara keseluruhan, SDG harus membawa kepada transformasi dunia kita, iaitu seperti dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, penyakit dan keperluan, dan di mana-mana kehidupan dapat berkembang. Tetapi matlamatnya jauh lebih jauh
dan termasuk perlindungan alam sekitar serta pendidikan dan kesaksamaan serta ekonomi yang mampan dan stabil. Sekian saja persembahan saya untuk tujuan dan matlamat. Sekian, terima kasih. Okey, saya akan meneruskan pembentangan di dalam skop dan punca matlamat. Okey, dalam skop punca matlamat ini terdapat ada 4 poin, dan sebelum itu saya perkenalkan diri saya bin Alistair Janim, nomor kad metrik 283016, dan pada hari ini saya akan menerangkan di dalam skop, yaitu dalam subtopik skop ini daripada hasil kerja yang sudah kami jalankan terdapat ada 2 poin. Okey, poin yang pertama ialah memberikan bimbingan dan kesedaran kepada semua lapisan masyarakat. Okey, tujuan di sini adalah untuk memberi kesedaran kepada semua lapisan masyarakat agar betapa pentingnya untuk menghargai ataupun menjaga keindahan sumber alam sekitar, begitu juga menjadi punca ataupun menjaga punca untuk mendapatkan bekalan air bersih. Yang kedua ialah mengadakan sesi soal jawab berkenaan pencemaran sumber air, di mana ini adalah salah satu cara untuk mengetahui ataupun memberi lagi banyak kesedaran tentang agar pencemaran air ini dapat dielakkan bagi menjaga sumber ataupun menjaga kebersihan untuk kita mendapatkan sumber air yang bersih. Yang seterusnya kita akan masuk di dalam punca matlamat, yaitu terdapat 2 poin. Yang poin yang pertama adalah punca utama ialah masalah peningkatan kes pencemaran yang melibatkan sumber air di negara kita. Seperti yang kita tahu, mungkin pada hari ini banyak sekali pencemaran sumber air yang berlaku di negara kita, dan ini merupakan adalah salah satu punca yang boleh menyebabkan bekalan air bersih untuk kita dapatkan adalah sangat susah akibat berlakunya pencemaran air yang sukar dikawal. Yang kedua adalah agensi yang terlibat haruslah bersama-sama untuk berganding bahu dan bertanggung jawab dalam memberi kesedaran kepada semua lapisan masyarakat agar untuk terus menjaga kelestarian ataupun sumber bekalan air bersih. Okey, saya teruskan pembentangan saya, iaitu butiran program. Tarikh pelaksanaan untuk program ini adalah 31 Mac 2022, iaitu pada hari Khamis. Bermula jam daripada 9.45 pagi hingga 11 pagi. Peserta boleh masuk ke dalam Facebook Live Lembaga Sumber Air Negeri Kedah. Program ini akan diadakan secara live, dan dalam program ini kita akan adakan satu ceramah tentang kepentingan air bawah tanah yang akan diberikan oleh pengarah Lembaga Sumber Air Negeri Kedah sendiri, iaitu Tuan Syed Amaluddin Hafiz bin Syed Musa, yang telah berpengalaman dalam bidang ini lebih kurang 10 tahun, dan sehingga kini beliau masih aktif dalam bidang memberikan ceramah, dan beliau boleh berkongsi berkenaan isu-isu yang melibatkan sumber air di negeri Kedah. Seterusnya kita tengok kepada justifikasi pemilihan aplikasi dalam talian yang digunakan dalam program ini. Okey, pemilihan aplikasi ini dibuat berdasarkan kepada Facebook Live Lembaga Sumber Air Negeri Kedah, kerana Lembaga Sumber Air Negeri Kedah ingin menampilkan suatu kelainan daripada tahun-tahun sebelum ini, di mana tahun-tahun sebelum ini Lembaga Sumber Air Negeri Kedah telah menjalankan program secara fizikal.
So, bagi menghormati situasi semasa pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada masa kini, kita telah membuat keputusan untuk menjalankan program ini secara dalam talian sahaja dan tidak melibatkan orang ramai secara fizikal. Selain daripada itu, peserta yang menyertai program ini boleh mengemukakan soalan yang ingin diajukan sama ada secara penyampaian suara ataupun secara penulisan di ruangan komen yang telah disediakan. Masih ramai lagi yang keliru sebenarnya berkaitan dengan perkataan tentatif dan juga atur cara program. Sebenarnya perkara kedua-duanya iaitu tentatif dan atur cara program merupakan satu perkara yang sama, tetapi penggunaan dia sendiri iaitu tentatif merupakan satu jadual yang digunakan apabila satu acara di dalam program itu berubah-ubah dan tak bermuktamad. Manakala untuk atur cara majlis pula, atur cara program merupakan satu jadual yang dibuat di mana acara di dalamnya adalah muktamad, iaitu muktamad dan tak berubah, selaras dengan perancangan yang telah dibuat untuk majlis itu sendiri. Untuk pembentangan kali ini saya akan menerangkan. Sebelum itu saya ingin mengenalkan diri saya, iaitu Khairul Salihin bin Husni Tamrin, memegang nombor matrik 282778. Apa yang saya ingin bentangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah berkaitan dengan atur cara majlis berkaitan program sambutan Hari Air Sedunia tahun 2022, iaitu dia akan dilaksanakan pada 31 Mac 2022. Di sini grup kami telah memilih menggunakan platform media sosial iaitu Facebook secara live, di mana untuk pengetahuan sekarang di masa pandemik COVID-19 ni agak tidak sesuai kalau kita berkumpul ramai-ramai. So alternatif yang kita buat adalah menggunakan penyertaan oleh peserta adalah melalui Facebook Live. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di dalam slide, perancangan yang telah dibuat adalah program ini akan dimulakan pada jam 9.45, di mana kita akan open Facebook Live ni dalam pukul 9.40 macam tu. Lepas tu kita akan tunggu penyertaan dari peserta-peserta dari luar ataupun di dalam syarikat sendiri untuk bersama-sama mendengar ataupun menghayati sambutan Hari Air Sedunia tahun 2022. Setelah itu selesai saja pendaftaran ataupun penyertaan. Orang kata penyertaan tu dalam Facebook lah tu macam pendaftaran jugalah. Kalau dia live, kalau dia di luar sana dekat dewan ataupun bilik kuliah, kita ambil kehadiran apa semua. Kalau dalam ni kita tengok melalui berapa banyak view yang telah dibuat. Selesai saja penyertaan dari para peserta pada pukul 10 pagi kita akan mulakan. Di situ kita akan mulakan, kita target dalam pukul 10 pagi kita akan mulakan majlis ini dengan kata-kata haluan dari pengacara majlis dahulu. Dia akan, biasalah pengacara majlis akan memainkan peranan dia di awal-awal ni. Dia akan menerangkan program itu sendiri. Selepas dia menerangkan program tu, dia akan menjemput bacaan doa. Seterusnya lepas kata haluan tu dia akan ada bacaan doa. Selepas bacaan doa tu barulah acara perasmian, di mana pengarah
yang mana yang berhormat pengurusi jawatankuasa tetap pekerja raya bekalan air, sumber air dan tenaga, pengairan dan saliran, iaitu Datuk Suraya binti Yaakob. Selesai saja perasmian, maka bermulalah ceramah. Kat sini kita tetapkan satu ceramah saja sebab kita target kita tak buat the whole day, satu hari, tapi kita akan target dalam setengah hari, iaitu mulanya 9.45 tu nanti sampailah pukul 12.30 lebih kurang. Itu dalam tu kita cadangkan satu ceramah je, iaitu berkaitan dengan kepentingan air bawah tanah. Ceramah itu nanti akan disampaikan oleh agak ternama juga, iaitu pengarah Lembaga Sumber Air Negeri Kedah, iaitu Tuan Syed Amaluddin Hafiz bin Syed Musa. Beliau merupakan mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan kepentingan air bawah tanah ini, atau kita senang kita faham air mineral lah. Dalam ceramah itu nanti kita akan sambil-sambil tu kita boleh bersoal jawab dengan Tuan Pengarah, sama ada secara terus ataupun selesai saja dia buat ceramah pun boleh. Kita boleh bersoal jawab dengan beliau. Selesai saja ceramah tu nanti, beliau sendiri akan membuat rumusan berkaitan dengan tajuk yang diberikan, iaitu kepentingan air bawah tanah. Selesai saja rumusan tu semua, barulah majlis bersurai. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok jadual di dalam slide ni, dia tak terlalu banyak program di dalamnya, terlalu banyak acara ni, sebab dia orang kata melalui Facebook Live. Dia tak seperti macam real yang kalau yang dekat luar tu dia ada macam dia nanti pukul 10 pagi tu ada minum pagi lah, ada sarapan lah, ada makan tengah hari nanti kalau lepas bersurai. Kalau dekat ni kita tak payah makan-makan kan, so budget situ. So kalau Facebook Live ni kita akan jadual kita simple dan mudah difaham. Kalau tuan-tuan tengok jadual ni nanti, jadual ini kita akan serahkan kepada pengacara majlis khususnya, sebab beliau pengacara majlis ni yang akan mengendalikan majlis ini dari awal sehingga akhir. Jadi dia perlu tahu apa kronologi ataupun susun atur yang perlu dibuat berkaitan dengan program itu nanti. Untuk poin seterusnya, iaitu berkaitan dengan inflasi kewangan, pada kali ini sebab menggunakan media sosial, iaitu Facebook, anggaran kos ataupun anggaran bajet yang digunakan hanya sekitar RM500 sahaja, iaitu bayaran kepada penceramah. Oleh kerana kita bukan buat di dalam dewan ataupun bilik kuliah, tidak perlu ada makan pagi, makan tengah hari, so kita boleh cut budget dekat situ. So kita just bayar kepada penceramah, iaitu sebanyak RM500. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, program ini akan menggunakan bajet di bawah bahagian komunikasi dan korporat. Okey, sampai di situ saja pembentangan saya pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum, saya 282816 Muhammad Farhan bin Sa'ari. Untuk jawatankuasa pelaksanaan dalam menjayakan program ini, penasihat kami adalah Meja Besara Nozilah binti Haji Aziz. Pengarah adalah Khairul Salihin bin Husni Tamrin. Timbalan pengarah adalah Muhammad Asfar bin Abu Bakar. Setiausaha adalah Siti Sazwani binti Subihi. Bendahari adalah Muhammad Fazri bin Muhammad Aris. AJK adalah bin Ali Stajani. Dan satu lagi AJK ialah saya sendiri, iaitu Muhammad Farhan bin Sa'ari.
Kesimpulannya, kami mengharapkan program ini dapat mencapai objektif yang telah digariskan sejajar dengan hasrat utama bahagian komunikasi dan korporat bagi memenuhi hasrat meraihkan sambutan Hari Air Sedunia pada tahun 2022. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.